Jadi kita mulakan kelas hari ini dengan baca umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, alhamdulillah, moga perbincangan kita hari ini dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan dia sebahagian daripada ibadah kita hari ini. Baik, ya, soalan pertama, rajah satu menunjukkan akar refleks bagi suatu tindakan refleks apabila jari seseorang tersentuh striker panas. Okey, rajah satu ada di sini. Berdasarkan rajah satu, namakan P, Q dan R. P itu apa? Ada sesiapa nak respon? P kalau tengok struktur dia tu, dia ada reseptor, dia bersambung dengan reseptor dan ada benda bulat tengah tu. Dekat label P tu ada bulat. Itu menunjukkan badan sel kan. Jadi P ni apa nama? Neuron? Deria. Okey, bagus. Neuron deria. Nampak tulisan saya? Saya merahkan ha. Nampak cikgu, nampak. Okey, Q pula. Q ialah yang duduk di tengah. Itu neuron Perantaraan. okey, perantaraan. Okey. Dan R ialah neuron Betul. motor. Okey, beres. Satu senang je. Okey, tandakan arah perjalanan impar. Jadi perjalanan impar kita dia bermula daripada mana-mana? Aduh, liar sikit. Okey, bermula daripada sinilah kan? Ke sini. Jadi kita ambil kita lukislah. Mana lukis? Okey, jap saya lukis. Anak panah ha. Jadi anak panahnya kamu kena lukis anak panah ke sini. Okey, satu lagi mungkin kalau nak buat dua, mungkin satu lagi ke sinilah. Okey, itu jawapannya. Baik, jawapan B. C pula, namakan bahagian dalam sistem saraf yang mengawal tindakan refleks. Bahagian yang mengawal tindakan refleks apa dia? Saraf? Sistem saraf autonomi. Refleks, saraf. Tunjang. Oh, salah tu. Salah tu. Okey. Dah ingat tu. Okey. D, kepentingan apa tu? Tindakan refleks untuk mengelakkan kecederaan serius. Okey, bagus. Elak kecederaan. Itu pun cukup dah, boleh markah. Kalau nak tambah sikit lagi, serius, lagi bagus. Okey. Cikgu, nombor 2 pula ya. Ada nyutan jantung, salah kan? Macam mana? Mengawal nyutan jantung. Tindakan refleks? Salah. Itu mengawal tindakan jantung tu tindakan luar kawal. Bukan refleks. Okey. Okey. Okey, baik. Kita pergi nombor 2. Nombor 2, rajah 2 menunjukkan laluan impar bagi sistem saraf. Rangsangan kepada P melalui neuron kepada sistem saraf pusat, melalui Q ke efektor dan kemudian yang bergerak balas. Berdasarkan rajah 2, namakan P dan neuron Q. P ni apa? Dihantar melalui neuron. P ialah apa dia? Apa tema? Efektor. Ya ke? Ya tak cikgu? Efektor kat sini. Gerak balas ni efektor kat sini. Ni P. Rangsangan. Reseptor cikgu. Bukan. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Bagus. Reseptor. P ialah reseptor. Jadi Q. Neuron perantaraan.
Ni sini neuropatara duduk dalam ni, dalam otak. Motor. Motor, neuron motor. Okay. Clear tak gini? Clear? Banyak lagi salah tu. Okay, sambung lagi. Nyatakan satu jenis efektor dalam badan manusia. Apa satu jenis efektor? Lagi? Otot cikgu. Otot. Okey. Satu otot. Ejaan kena betul lah. O-T-O-T bukan T-O-K. Atau okey. Nyatakan fungsi neuron deria. Apa fungsi neuron deria? Menerima dan menghantar. Menerima. Okey. Menerima dan menghantar impuls dari mana ke mana? Ke sistem saraf pusat ke saraf tunjang. Mana banyak kat tu? Salah. Dia ataupun dia boleh tulis membawa Impuls impuls dari organ deria. dari ke organ deria pun boleh ataupun biasa kita tulis Reseptor. kepada Sistem saraf pusat. sistem saraf pusat. saraf pusat. Okey. Ini posisi dia. Nampak tulisan saya tu? Kecil sangat. Nampak kan? Nampak. Dia boleh zoom kan? Okey. Okey. Habis nombor 2. Nombor 3 boleh? Boleh. Ada soalan saja nombor 2. Beres. Ada orang lain nak join ke? Tak ada. Jadi kita teruskan dengan nombor 3 Raja 3 menunjukkan laluan impuls apabila seorang terpijak objek tajam. Ni objek tajam kat sini macam paku ni, reseptor. Kemudian ada neuron M melalui L ada 2 di sini tunjuk. Kemudian akhirnya sampai kepada efektor. Namakan jenis tindakan yang ditunjukkan ke atas ni. Apa tindakan dia? Tindakan refleks. Okey, bagus. Tindakan mana huruf merah kan? Okey, tindakan refleks. Okey. Alasan kenapa kamu kata dia ada tindakan refleks? Apa alasan? Ada alasan tak, Azna? Sebab Sebab seseorang itu akan mengalihkan kakinya secara automatik apabila terpijak objek tajam. Betul? Sebab kamu ambil atas ni atas ni dia kata bukan. Ada kalau daripada sini, daripada gambar ni, kenapa kamu kata dia adalah tindakan refleks? Betul lah. Sebab dia ada saraf tunjang. Sebab dia ada saraf tunjang ni. Jawapannya yang tepat ialah sebab impuls hanya melalui saraf tunjang. Okey, tanpa nak sambung sikit lagi, tanpa melalui otak. Kan, dia tidak melibatkan otak kat sini. Kan, daripada rangsangan kepada tindakan. Efektor ni tindakan kan. Dia tidak melalui otak. Jadi ini ialah tindakan refleks. Boleh? Kalau dia melalui otak, itu tindakan apa? Respon. Kalau melalui otak, apa tindakan apa tu? Reseptor regang. Bukan, kalau melalui otak, apa tindakan yang melalui otak? Itu tindakan terkawal kan?
Kalau melalui otak kena kawas kan, tanpa melalui otak, dia hanya melalui saraf tunjang saja. Jadi ini ialah tindakan refleks. Okey, boleh? Okey, kita pergi pula pada label L. L, mana L? Ni L. Nampak L tu di hujung saraf ke atau tengah-tengah antara dua saraf ni? Saraf neuron deria dengan neuron perantaraan. Satu lagi ditunjuk antara saraf perantaraan dengan neuron motor. Ini apa dipanggil tu? L. Siapa tahu? Neuron perantaraan. Bukan. Namanya bermula daripada perkataan huruf S. C, S, S-I. Sambung. N. Tak ada boleh sambung. Apa dia? Dah sambung. Apa bahagian L tu? Nama dia, saya dah je 3 huruf ke? Ada 3 huruf lagi. Jauh ego. Sendi. Bukan, sinet. Sinet. Sinet ni apa? Sebenarnya saya tulis dalam kurungan. Sinet bermaksud ialah ruang kosong antara neuron. Sebab apa kita dok aja dengar pun cikgu. Kamu tak buat ulang kaji ke? Lama tak baca kot. Tapi jarang orang sebut lah. Jarang. Ruang kosong antara apa cikgu? Tu, saya tulis tu, ruang kosong antara sinap. Antara neuron. Ruang kosong antara neuron. Okay, ruang kosong antara neuron. Dia tugas, dia maksudnya satu neuron dengan satu neuron, dia tidak bersentuh secara langsung. Ada sikit gap. Gap ruang kosong antara neuron hujung dendrit dengan hujung dendrit itu namanya sinap. Okey, boleh? Maknanya satu neuron dengan satu neuron tu dia tak bersentuh secara langsung. Dia dekat-dekat aje. Hampir tersentuh tapi tidak bersentuh secara langsung lah. Okey, boleh ya? Okey, M pula. Okey, M pula, apa M? Mana label M? Okey, neuron, bagus, betul. Neuron deria. Okey. Huruf merah. Okey. Contoh tindakan refleks. Ni satu contoh, dia minta contoh. Satu contoh lain tindakan ini. Bersin. Bersin, bagus. Bersin satu. Fatimah satu. Siapa sebut bersin tu? Aznah. Sentakan lutut. Okey, betul juga. Sentakan lutut. Aznah pula. Kita kata bersin. Aznah kata bersin. Okey, Syidah. Rashidah ada? Tak ada. Tak ada jawapan. Aina ada jawapan? Ya, mengadip mata untuk menggalakkan objek meski mata. Bagus. Tutup mata saja, tutuplah senang. Tutup kelopak mata apabila habuk. Hendak memasuki mata. Okey, panjang sikit lah. Tapi betul. Okey. Tapi yang ni memang yang bersinnya pendek je lah kan. Setakan lupuk pun pendek. Tapi yang ni kita tulis panjang lah. Kalau kamu tutup je mata, kalau tulis ni saja tak dapat markah. Tapi kena tulis sampai habis. Untuk dapat markah. Okay, baik, kita pergi pula di mengapakah tindakan ini penting. Ini kita dah jawab ke atas tadi. Untuk elak, sama je jawapan dia. Ke atas tadi pun ada. Apa tujuan dia? Untuk elak. Elak, apa tadi?
Elak kecederaan serius. Kecederaan serius. Serius. Okey. Okay, nombor 4 pula. Rajah 4 menunjukkan beberapa organ dan neuron yang terlibat semasa menulis novel. Okey, reseptor melalui neuron P. Agak-agak neuron P ni apa? Reseptor neuron ni neuron B. Neuron apa? Deria kan? Pada organ R. Organ R ni agak-agak apa yang di tengah? Otak. Ke dalam. Otak. Otak betul, otak. Dan Q ialah neuron motor. Okey. Kita jawab dah tandakan aliran. Jadi aliran daripada reseptor ke sini lah kan. Jadi kalau kita nak tanda dengan alat panah kita tandakan. Gitu. Okey. Namakan neuron P kita jawab dah, neuron A jawab, organ A jawab dah ni kan. A ni apa? Oh, otak. Okey, ataupun seri belum ke berem? Berem. Ni Seri. menulis. Seri Dari Brem. berem. 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 Otak ataupun kalau detail lagi, spesifik lagi cerebrum. Okey, C. Gerak bala di atas berlaku dalam badan manusia. Apakah jenis tindakan? Tindakan apa ni? Menulis novel. Jenis dia? Tindakan terkawal. Ya, bagus. Tindakan terkawal. Okey. Case nombor 4. Nombor 5 pula. Rajah 5 menunjukkan satu lintasan impas apabila seorang pelajar tersentuh periuk panas. Okey, ni ada gambar rajah. Kalau faham ni, wujud ni periuk panas, jari dia tersentuh periuk panas dan ada neuron. Ini neuron. Neuron di bawah ni dan neuron ni ada badan sel menonjol gini. Kemudian dibawa ke sistem saraf pusat dan dihantar pada efektor. Okey, namakan P dan Q. P ialah apa? Kalau P ni neuron apa P ni? Neuron P, neuron Perantaraan. okey, perantaraan. Okey. Q pula ialah neuron saya tuliskan je. Neuron M, neuron motor. Okey. Pada ajaran tandakan anak panah laluan impasnya sama macam tadi juga. Acak kali dah ni lebih kurang soalan yang sama. Kamu boleh tulis gini ke atas, sebelah sini dan sebelah satu lagi tulis ke bawah. Okey, ni impas dia. Okey, C. Apakah yang berlaku pada otot apabila pelajar ini tersentuh periuk panas? Otot ni. Otot tu akan apa? Apa berlaku otot? Otot Akan menghasilkan gerak balas. okey, macam mana nak menghasilkan gerak balas tu? Otot akan Mengecu. Betul ke? Betul. Ataupun bergerak balas dua perkataan. Dua gerak balas. Okey. D, nama D1. Apakah jenis tindakan ni? Tindakan R kan? Apa tindakan R? Tindakan reflect out. Reflect. Okey. D2, bahagian manakah pada sistem ni mengawal ni? Apa yang mengawal? Bahagian sistem saraf mana? Sistem saraf pusat yang mana mengawal tindakan ni? Kan reflect. Saraf P. P apa? Pinjam. Jawab. Ya, okey. Boleh
Okey, nombor 6 pula. Ini otak. Otak manusia berdasarkan raja 6. Namakan struktur A dan B. A apa? Seri. A ialah Cerebrum. cerebrum. Okey. Cerebrum. Tu B? bukan sebelah atas ke cikgu? Yelah, dia ni sini. Nampak tak kesa saya nampak? Nampak kesa Nampak. saya? Nampak. Ni semua Nampak. bahagian atas ni ialah cerebrum. Ni semua ni. Lagi tu. Kita akan bukan. atas tu lah. Tak, ya, semua. Dia besar. Cerebrum besar. B ni ialah Belum. cerebellum. Okey. Okey, nyatakan fungsi bahagian A. A ialah cerebrum. Apa fungsi dia? Apa? Ingat tak fungsi Kawal cerebrum? tindakan terkawal. Kawan. Okey, bagus. Mengawal tindakan terkawal. Itu yang paling mudah kita tulis lah. Okey. Sekarang ni C pula, nyatakan 2 kesan penyalahgunaan dadah terhadap otak. Okey, apa kesan yang pertama? Ketagihan. Okey, ketagihan. Yang kedua? Kemerosotan kesihatan. Kepada otak pada otak, dia nak pada otak. Boleh kita berfikir secara waras tak bila kita ambil otak? Boleh berfikir secara waras tak? Tidak. Jadi kita boleh tulis tidak dapat berfikir secara waras. Boleh jugalah. Dia banyak kan? Okey, boleh. Jika B tercedera. Apa hasilnya? B ialah cerebellum. Apa kesannya bila cerebellum tercedera? Seseorang tidak dapat mengawal keseimbangan badan. Tidak dapat mengawal keseimbangan badan. Okey, bagus. Okey, bahagian C pula. Tak ada orang lain lagi nak masuk Tak ada orang nak join. Ni ada seorang? Ada ke? Okey, tak ada. Apa? Kita teruskan. Dalam WhatsApp kamu tak ada orang jawab apa-apa? Tak ada Kita tengok 5D pun tak ada. Tak ada juga. Tak apalah. Okey, soalan esei. Boleh teruskan? Kita pergi nyatakan 4 perbezaan tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal. 4 perbezaan. Jadi bila tanya perbezaan, kita kena jawab dalam bentuk, saya bagi ruang sikit. Bentuk apa? Bentuk kotak. Table kan? Bentuk kotak, table Jadi insert table paling kurang 2 kolom. Paling kurang 2. Kalau ni minta 4, kita bagi 4 sekurang-kurangnya. Jadi kena letak 5 lah rule kan. Jadi kena, sebelah sini kena tulis tindakan terkawal. Ini tindakan terkawal. Sebelah sini tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal. Okey, kita mula. 1. Apa beza yang pertama? Tindakan terkawal? Dalam keadaan sedar. Sedar dalam salah je. Dalam keadaan sedar. Sini? Dia tak sedar? Automatik. Ataupun kalau nak tulis, kalau sini secara automatik. Cantik tak kalau kita buat gitu? Dapat ke? Cantik tak perbezaan ayat tu kita guna? Tak cantik kan? Kalau buat tanpa cikgu.
kat sini kalau sini nak buat automatic. Kalau sebelah sini nak buat dalam keadaan sedar, sebelah sini tanpa sedar. Oh. Baru ni. Okey. Ini kalau kita letak bawah, sini tulis dalam keadaan tanpa sedar. Berlaku dia tanpa dia sedari. Kalau sini secara automatik, sebelah sini? Manual. Kalau luar kawah secara automatik, sebelah sini? Manual. Tapi bukan manual, perkataan tu tak sesuai. Automatik, sebelah sini nak tulis apa? Yang sepadan lah. Automatik dengan berlaku dengan kehendak. Sini kita automatik ni maksudnya dia tidak mengikut kehendak kita, dia berlaku. Okey, lagi? Baru dua markah sampai situ. 3? Dikawal oleh cerebrum. Okey, dikawal oleh cerebrum. Okey. Sebelah sini pula dikawal oleh? Medulla oblongata. Okey, bagus. Dikawal oleh medulla oblongata. Okey. 3. Okey, yang keempat. Tidak kata kawal sistem saraf soma. Okey. Luar kawah? Sistem saraf autonomi. Okey. Salah. Betul ke salah? Betul. Nama sistem itulah. Tapi okey. Kata kalau tu yang lain? Tidak kata kawal bermula di otak. Okey. Ni cerebrum lah. Tak ada lah. Sama je ke? Sama je, sama. Oh, awal Okey, tu yang lain. ada. Ada lah. Yang senyap je. Cepat lambat mana? Lagi? Tak ada lah. Orang lain senyap tu siapa? Aina senyap. Dia kalau buat ni aku Ya, dapat Aina. menyimpan lebih banyak cerita. Dapat Saya. bukan, itu otak. Itu bentuk otak berlipat-lipat. Lagi, masa. Dari segi masa macam mana? Tindakan terkawal ni dia lambat sikit kan? Tapi automatik ni cepat. Dari segi masa. Kita ada 5 dah sebenarnya tadi, tapi yang Hasnah sebut tadi dikawal oleh sistem saraf autonomi dengan sistem saraf apa Hasnah? Soma kan? Okey, cukup Okey, pergi bahagian soalan B pula kita. B, ini adalah soalan bentuk apa ni? Menunjukkan dia soal gambar batuk, pernafasan dan denyut nadi Ini adalah apa? Tindakan luar kawal lah. Dia yang pertama, dia minta kita membina konsep. Sekejap, gambar rejam ini. Okey. Berdasarkan maklumat data, bina konsep tindakan luar kawal. Jawapan anda berdasarkan pada berikut. Okey, kena pasti 2 ciri. 2 ciri ni kita copy je lah tindakan terkawal daripada sini. Boleh ya copy, tapi ambil ni lah. Yang ni yang pertama kita ambil. Dikawal cerebrum, copy, letak sini. Letak bulat sikit. Okey.
Yang kedua kita ambil katakan ambil ni berlaku dengan kehendak sendiri Okey, letak situ. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, 2 ciri kita bagi. Okey, ini pula beri satu contoh tindakan luar kawal. Apa contoh tindakan luar kawal selain daripada 3 ni lah. Selain daripada 3 ni, contoh lain. Apa? Dia bagilah pernafasan, denyut nadi, batuk lagi, yang lain? Rembesan peluh. Rembesan peluh. Okey, bagus, betul. Kita tak boleh kontrol rembesan peluh kita, betul. Luar kawal. Okey, ada banyak lagi contoh. Okey, satu contoh bukan tindakan terkawal. Bukan tindakan kawal. Terkawal lah ni kot. Terkawal. Okey. Beri satu contoh bukan tindakan terkawal. Salah. Bukan tindakan luar kawal. Silap. Sebab soalan ni tentang luar kawal. Bukan tindakan luar kawal. Jadi bukan tindakan luar kawal apa? Berjalan. Baca. Okey, membaca boleh, berjalan boleh. Lukis, makan. Alasannya? Okay. Dan alasan. Alasan apa alasan? Kerana dalam keadaan sedar. Kerana berlaku Dalam keadaan sedar. Keadaan sedar ataupun mengikut kehendak. Okey, boleh? Last kali hubung kaitkan 2 ciri untuk membina konsep tindakan terkawal. Jadi mula-mula kita tulis dulu tindakan. Ada orang nak masuk ke tu? Okey, ada siapa ni? Wan Nur Masitah pun nak masuk. Okey, Assalamualaikum Nasita. Okey, kita sambung lagi di tindakan luar kawal. Luar kawal adalah atau ialah apa? Boleh ulang balik tindakan, ambil perkataan pertama depan ni kan. Boleh ulang balik sini adalah tindakan. Ambil ciri tu. Ciri yang pertama di tindakan yang dikawal oleh cerebrum. Ambil ciri yang kedua pula. Oh, eja salah. Dan berlaku mengikut kehendak. Boleh? Ada tak? Kamu ada bersama saya ke ni? Senyap je. Ding. Seorang ada. Ada cikgu. Ada tengok saya buat ayat saya tak ambil bulat-bulat kalau kat sini dengan kehendak. Jadi saya tukar sikitlah supaya lebih difahami kan. Berlaku, saya tambah berlaku, mengikut. Setelah berikut baru kehendak. Adjust sikit bahasa tu, ayat tu supaya cantik bahasanya. Boleh Boleh. Okey. Ini yang mana pula ni? Oh, dia sedia dah jawapan kat bawah ya? Oh, saya tak pasal, tak apa. Dia tak. Okey, dah pergi habis dah tajuk. Tajuk 2, bab 2. Kita nak masuk bab 3 pula. Sebab Nasita baru masuk ya? Nasita. Cikgu minta mic. Jawab apa? Siapa? Nasita ke apa tu? Sita. Oh, Masita.
Mas Sita. Baru masuk lambatnya Mas Sita. Kita nak api dah ni. Tu apa rasa? Okey. Dok perasan tidur ni. Kau bangun tidur ke? Kamu ada tak ketahan kamu tu? Ya. Ada. Ni kita dah bincang habis satu bab lah Nasita. Ni jawapan-jawapannya kat atas ni. Jadi kita minta dengan orang. Okey. Okey. Nanti saya rekod ni. Saya akan kongsi jawab ranking dalam grup nanti. Saya bagi link. Kamu boleh buka balik recording ni. Tengok jawapannya. Okey, jadi kita janji tadi sampai pukul 11 je. Tak nak banyak-banyak sangat. Nanti kamu boring lama-lama. Kita akan sambung balik lah. Okey, sekarang belum sampai pukul 11. Jadi kita sambung dulu bab 3 ya. Objektif dulu. Ada 5 minit lebih kurang. Okey, kita sambung nombor 1. Antara berikut manakah menunjuk kromosom hadir dalam sel rambut perempuan, wanita. Mana? 22. Ni ke ABCD yang mana? Perempuan, wanita mesti X kan? Betul? Mas Sita? Mesti X. Jadi jawapan dia antara A dengan B. Dalam sel rambut, A dengan C. Jawapannya antara A atau C saja. B tak boleh. D pun tak boleh sebab ada Y. Y tu lelaki. Jadi apa jawapannya dalam rambut? Mas Sita? A. A rambut. Salah jawapannya D. Sebab apa jawapan D? Tempat. The Y kan? Ya. Ni C. The Y kan lelaki. Oh. C. Bapak. C. Good. C. 44 XX perempuan kan? Kenapa 44 bukan 22? Siapa boleh bagi jawapan? Azrah boleh bagi jawapan. Kenapa 44 bukan 22? Tak boleh. Tak ingat lagi ke? Tak ingat. 22 ni hanya dalam Dalam masa hidup lahir gitu ke cikgu? ini hanya dalam Jangan kenapa tu? sel gamet. Oh. 22 ni hanya sel gamet. Ni maksudnya A ni ialah gamet betina. Atau kalau manusia juga ovum. Kan? Dia ni pula 22Y ni, 22 tambah Y, gamet Saya gamet jantan. Atau Jantan. sperma. sperma. Ini barulah sel soma. Sel soma termasuklah rambut. Lagi? Soma perempuan. Lagi aku saya soma? Apa sel kamu? Selain daripada rambut, semua sel soma. Boleh. Aku dah buka. Okey. Boleh clear sel soma mana? Jom. Sel soma tak nampak? Sel rambut, sel kulit. Mikrofon siapa tu? Awak kena tutup tu. Ada lagu lah punya. Tolong tutup. Okey, diam sikit ya. Okey, sel soma ni sel yang lain selain daripada sel gamet. Jadi semua tu sel soma. Sel kulit, sel tulang, sel rambut, sel mata, sel hidung, sel apa lagi? Sel pipi, sel air liur, sel peluh, apa lagi? Kuku, semua tu sel soma. Okey, rambut ialah sel soma. Sel rambut ialah sel soma. Jadi dia adalah 44 tambah XX bagi perempuan, tapi bagi lelaki 44 tambah XY. Jadi D tu sel soma lelaki lah. Okey.
Clear itu? Okey, Ya. nombor 2. Raja menunjukkan pewawasan ketinggian pokok kacang. Ini induk sama je. Induk dia sama genotype dia. Sama T besar, T kecil. Dan gamet dia T besar, T kecil, T besar, T kecil. Kemudian dapat anak. Soalannya, oh kacau soalannya. Ada, siap. Gambar raja ni kacau sikit lah. Mana? Saya kena turunkan gambar ni. Oh. Ya, okey. Ya, okey, ini jawapannya. Apa jawapannya ni? Ini D. anak ni apa, tinggi ke? Ni T besar kan sini kan? Jadi T besar tinggi. T besar, T kecil tinggi juga. Yang ni Lepas tu T ini kecil. tinggi juga. T kecil, T besar T besar, tinggi, T kecil rendah. Okey, jadi jawapannya 3, 1. 1. Yang ni Satu. jawapannya. Ya, okey, yang ni jawapannya 3, 1. Okey, kita pergi nombor 3. Nombor 3, jap. Sorry. Tu bawah dia mengganggu. Okey. Nombor 3. Nombor 3, raja skema penentuan seks manusia ni bapa 44 XY, ibu 44 XX, anak dia. Okey, soalannya antara berikut manakah kromosom terdapat pada P dan Q? P mana P? P sini kan? P ni gamet. Gamet kalau sini dah 22 tambah X, sini 22 tambah P ni Tambah Y. Okey, 22 tambah Y. Jadi ini ataupun inilah jawapannya A atau B lah. Kita tengok Q pula. Jadi Q ni 22 tambah X tambah dengan 22 tambah X. Jadi 44 tambah X. 44 X. Jadi ini jawapannya kan? B jawapan dia. Boleh? Okey, nombor 4. Raja menunjukkan kromosom terdapat dalam sel kulit seorang bayi. Sel kulit. Sel kulit itu sel soma lah kan? Sel soma. Jadi dia ada 44 tambah X. Kalau lelaki tambah XY, kalau perempuan tambah XX. Okey. Ini sel genetik dia. Ni genetik dia. Genetik lelaki jantina dia. Satu besar, satu kecil. Satu besar, satu kecil, ini satu X, satu Y lah ke? Okey, jadi penyakit apa bayi ni dia tanya? Kat mana ada abnormal kat sini? Mana yang tidak normal? Ini kan tak normal kan? Ini yang tidak normal sebab dia ada 3 pada kromosom 21. Yang lain kalau kamu tengok ada 2 je, sepasang-sepasang saja. Yang tak normalnya pada kromosom 21 ini ialah penyakit sindrom Albino betul? Down, sindrom Down. Kromosom 21 sindrom Down. Boleh? Oh. Okey, Dia Ana. saya tengok dia kata dekat sel kulit dia kata. Yalah, sel kulit lah. Sel kulit ni sel soma sel kulit lah ni. Sebab tu 44 sel kulit. Kalau sel gamet dia ada 22 je, dia tidak berpasang-pasang macam ni. Boleh faham tak? Faham. Okey, nombor 5. Saya tengok nombor 5, saya turunkan ke bawah sikit. Okey, nombor 5, raja menunjukkan pembentukan sejenis kembar. Okey, satu sperma, satu ovum untuk satu zigot.
kemudian berpecah menjadi dua embrio. Kemudian akhirnya kalau lahir ni dua orang anak lah. Ini yang mana benar? Dia tanya yang mana benar tentang embrio tu. Berkongsi plasenta, betul? Betul tak? Betul. Satu plasenta saja. Mempunyai rupa parah yang sama? Dok. Betul juga. Betul. Betul. Sebab dia daripada sel yang sama. Satu zigot je. Dia patut jadi Betul. dua orang je. Okey. Jantina mungkin berlainan. Betul tak? Kalau Salah. Sebab dia dari jantina banyakkan ditentukan oleh sperma. Sperma dia satu je. Kalau sperma sini X, jadi ni perempuan lah dua-dua. Kalau sperma ni Y, lelaki lah dua-dua. Jadi dia tidak mungkin ada berjalainan. Ha? ada ke kembar lelaki puang? Itu kembar tak seiras. Bukan gini. Ini kembar seiras. Sebab apa kembar seiras? Satu sperma saja, satu ovum saja. Tapi hasilnya dua orang. Dia sepatut satu sperma, satu ovum, seorang je. Tapi ini jadi dua orang, ini kembar seiras. Jadi mesti sama jantina. Boleh? Jadi yang mana salah? Ini salah lah kan? Jantina ni salah. Dia mesti jantina yang sama. D pula mempunyai kandungan jin yang berbeza. Salah juga. Sebab dia Lah, sama. bukan betul ke cikgu? Bukan. Yang ini saja yang betul. Ini saja yang betul. Yang saya merahkan tu. A je yang betul. Yang lain tu salah. Dia patutnya betul. Yang ini patutnya sama lah. Ini yang salah. Patutnya sama situ. Yang ni pun, yang ni yang salah. Patut sama juga. Ini pun sama sini. Yang salahnya kat sini. Yang sama. Yang sama. Okay. Kamu kena faham sebab dia satu sperma, satu ovum. Bila satu sperma, satu ovum, jantina dia mesti sama. Kandungan jin dia sama. Rupa paras dia hampir sama. Sebab dia sepatutnya seorang je. Tiba-tiba jadi dua orang. Boleh faham? Boleh? Okey. Habis dah soalan objektif. Kita sekarang